Suara dengar tak? Ke serabut sikit? Abdul Rahman. Abdul Rahman ada hari ni Abdul Rahman, dengar tak suara? Suara dengar cuma Kurang. macam Kurang ke? ada macam Dengar macam ni lah. Kurang jelas. macam? Kurang jelas. Sekat-sekat di situ. Macam mana? Lah bagi saya, kalau yang lain bagi saya macam kurang jelas lah, sekat-sekat. Kalau yang lain saya tak tahu lah. Kalau saya audio okey, cuma video tu dia lambat sikit. Ni kenapa Sebab korang menyelam ke? Apa-apa. Kena dekat sikit ke? Tak, sebenarnya kita pun tak upgrade sangat. Yang lain? Tapi suara clear lah Ustaz. Suara clear je. Clear Ustaz, clear. Okay. Okay, baik. Kita mulakan daripada surat 11 ya. At-Tamhid. At-Tamhid. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bi ulumihi fid dharain. Amin. Okay. Sepatutnya setiap kitab dia akan dimulakan dengan muqaddimah. Kemudian tamhid. Okay, apa beza antara muqaddimah dan tamhid ni? Muqaddimah ni kata-kata aluan dah. Kata-kata aluan kitab. Setiap daripada talib, pelajar ilmu, dia kalau nak mendalami sebuah kitab, dia mesti kena masuk pada muqaddimah dia. Kan, tengok apa yang musannif cakapkan, apa yang musannif nak bagi tahu tentang kitab ni. Mungkin ada rule dia yang kita kena faham. Dobit yang dia kasih, contoh macam bila disebut ta, maksudnya mutawaffa. Atau alif lam kha, maksudnya ila akhir. Okay. Baik, muqaddimah tu antum boleh baca sendiri. Kalaulah kata tak faham pun, baca semata-mata untuk mengambil berkat daripada pengarang kitab sendiri, iaitu Khalid bin Mahmud Al-Juhani. Right? Okay. So kita akan terus masuk kepada At-Tamhid. Pendahuluan kitab. Okay, dah sedia? Sedia ya? Ada apa masalah tak? Kalau ada masalah suara ke ataupun video lag ke apa ke, korang terus buka voice bagi tahu Ustaz. Boleh ya? Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Faslul Awalu, fasal yang pertama, Mabadi'u ilmin nahwi. Mabadi' ilmu nahwu. Jadi kita sebut mabadi'. Kalau orang Arab pun dia akan sebut mabadi'. Kalau kita yang belajar orang Melayu kita ni pun, kita akan sebut mabadi'. Mabadi' 10, mabadi' 10. Setiap fan, setiap ilmu, setiap cabang ilmu, tak kira lah ilmu mantik ke, ilmu nahwu ke, ilmu saraf ke, ilmu balaghah ke, lagi apa? Ilmu kalam kan, semua tu kan. Jadi semuanya ada mabadi'. Mabadi' ni dia jamak kepada mabda'un. Mabda'un isim mufrad, jamak dia mabadi'. Mabadi' ni maksudnya kalau dalam kamus Bujang Asasi dia sebutkan kita panggil asas bagi sesuatu ilmu. Sebelum kita masuk dalam pelajaran ilmu nahwu, kita kena tahu asas dia. Contoh macam rumah kan. Kalau kita nak buat rumah, dia mesti ada batu asas dia. Kemudian depan batu asas dia ada piling dia. Kemudian daripada situ dia rangkakan semua tu sampailah menjadi sebuah bangunan. Jadi, rumah tu sendiri, dia takkan boleh terbina atau kalau bina pun runtuh bila dia tak ada batu asas dia. Macam tu lah juga dengan ilmu nahwu ni, dia ada dia punya batu asas dia.
Dalam sini disebutkan mabadi' asyarah. Mabadi' yang 10. 10 mabadi' kita kena tahu berkenaan dengan ilmu nahu. Kemudian daripada situ kalau dah lengkap, asas dia tu semua dah cantik, molek kan, barulah kita boleh mula masuk dalam pengajian naik sikit demi sikit. Ini tak kan, kita terus kepada yang tinggi, yang mutawalat lah, yang panjang lebar bahasan dia, tapi kita punya asas kita fail. Jadi bila asas kita fail, mungkin nanti akan meruntuhkan. Jadi rugilah kalau kita belajar tinggi-tinggi pun, belajar hebat mana pun, tapi kita memahami asas. Jadi sebab itulah musannif dia meletakkan dalam kitab beliau mabadi', asas ilmu nahu yang seseorang talib perlu faham, perlu belajar dan perlu tengoklah unzur ta'amul, iaitu beri perhatian pada ilmu ni. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sekadar pendahuluan je. Antum semua kalau nak catat boleh, ambil baris boleh, ambil terjemahan pun boleh. Yang tak dapat terjemahan boleh tanya balik terus tanya kat voice. Buka voice terus panggil. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam ya talibal ilmi. Ketahuilah wahai penuntut ilmu. Rahimani Allah wa iyyaka. Semoga Allah SWT merahmati aku dan kamu. Ini musannif mulakan pembicaraan beliau lah. Annahu yanbaghi liman arada an yata'allama ilman an ya'rifa mabadi'ahul asyarah. Bahawasanya, kata musannif, sepatutnya bagi orang yang ingin untuk belajar sesuatu ilmu, dia mesti kenapa? An ya'rifa mabadi'ahul asyarah. Dia mesti kena tahu mabadi' ilmu tersebut yang 10. Mabadi' 10. Mabadi' yang 10 bagi ilmu tersebut. Supaya apa? Supaya allati tusawwiru lahu zalikal ilma qabla syuru'i fihi. Mabadi' yang 10 itu yang mana digambarkan untuk seorang itu akan ilmu itu sebelum dia memulakan dalam ilmu tersebut. Maksudnya, bila mana mabadi' ni dia menggambarkan kepada seseorang talib tentang ilmu tersebut sebelum seorang talib itu dia memulakan perjalanan untuk memahami, untuk master di dalam sesebuah ilmu itu. Okey. Lalu terusnya wa mimman jama'a hazihil mabadi'a fi abyatin syari'atin as-sabair. Kata musannif lagi, orang yang mana dia telah menghimpunkan 10 mabadi' ini di dalam satu bait, di dalam beberapa bait syair adalah As-Sabbain. As-Sabbainah, Imam As-Sabbain. As-Sabbain rahimahullahu ta'ala. Wafat pada tahun 1206 Hijriyah. Apa yang dia kata dalam bait dia? Fi qawlihi inna mabadi kulli fannin asyarah. Sesungguhnya mabadi', sesungguhnya asas bagi setiap fan, setiap ilmu ada 10. Yang pertama, okay. Al-haddu. Yang pertama had, maksudnya ta'rif. Ta'rif sesuatu ilmu tersebut. Wal maudu', tajuk. Summa samarah, kemudian hasil. Nisbatun wa fadluhu wal wadi'. Nisbah. Nisbah di antara ilmu nahu. Kalau ni ilmu nahu lah. Ilmu nahu, ilmu soraf terhadap bahasa Arab. Apa nisbah, kaitan di antara dua? Wa fadluhu, kelebihan bagi orang yang mempelajari ilmu nahu. Wal wadi', siapa yang mula-mula wada'kan ilmu nahu? Siapa yang mula-mula wada' ni? Kalau bahasa Arab, bila sebut wadi', wadi' ni walaupun bahasa Arab maksudnya yang meletakkan, tapi maksudnya yang invent. Tahu tak? Bahasa Arab panggil, bahasa Inggeris panggil invent, inventor. Orang yang mana inventkan ilmu ni lah. Contoh macam ilmu kedoktoran. Siapa yang mula-mula buat
ilmu hisab, siapa yang mula-mula buat? Itu dipanggil wadih. Jadi siapa yang mula-mula buat dalam ilmu nahwu ni? Siapa yang mula wadahkan? Wal ismu maksudnya nama-nama selain daripada ilmu nahwi wa sarfi. Wal istimdad ni boleh cakap rujukan dan tiang. Rujukan untuk ilmu nahwu. Hukmu syari', hukum daripada syari'. Syari' di sini Allah Subhanahu Wa Taala lah. Bila sebut asy-syari'u, di mana-mana kitab pun asy-syari'u maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala. Apa pandangan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap ilmu nahwu dan ilmu sarf? Apa hukum dia? Okay. Masailun wal ba'du bil ba'di, yang ke-10. Beberapa masalah dalam ilmu tersebut. Sebahagian masalah dikonvertkan dengan sebahagian yang lain. Wal ba'du bil ba'di. Ittafa, maka memadailah. Wa man daral jami'a haza syarafa. Dan barang siapa yang mendapati kesemua itu, mabadi yang 10 itu, haza syarafa. Kata Imam As-Saban, dia telah mendapat kemuliaan. Kemuliaan terhadap apa? Terhadap ilmu tersebut. Maksudnya ilmu tu diberkati dan dia boleh menggunakan untuk mengajar kepada orang lain. Bukan maksudnya mulia ni masyhur dapat duit ke, dapat ajar orang ke, famous ke apa ke, tak macam tu Dia lain kalau terus model macam tu juga. Ilmu lah ilmu. Kena ilmu. Okay. Right, seterusnya. Faman alima hazihil mabadi al-asyarah ahata bil ilmi. Kemudian musannif meneruskan bicaranya, maka barang siapa, maka selepas maka fa di sini menunjukkan fa fasihah fa fasihah lil jawab. Ada satu soalan takdir, soalan yang dimunculkan iaitu, wahai musannif, apa yang kita akan dapat lepas kita belajar kitab ni? Okey, lalu musannif mulakan bicara dia. Faman alima, maka barang siapa yang mengetahui hazihil mabadi al-asyarah, akan mabadi yang 10 ini, ahata bil ilm, maka dia telah mendapati merangkumi dengan ilmu tersebut. Bil ilmi, alif lam ma'rifah menunjukkan kepada ilmu nahwu. Wa tasawwarahu tasawwuran jayyidan, dan dia akan mendapat tasawur, gambaran, satu gambaran yang cantik, mimma yu'akhiluhu lidukhuli fi dirasatihi dirasatan ta'siliyatan, yang mana akan mengalu-alukan seseorang itu lidukhuli fi dirasatihi, untuk masuk, baru nak masuk belajar, baru nak kenal nahwu. Di dalam pengajiannya secara dirasatan ta'siliyatan, secara pembelajaran yang mempunyai asas. Tasawur ni apa? Okey. Tasawur ni bagi yang belum belajar lagi ilmu mantik, dia ada dua tau, tasawur dan tasdik. Bila mana tasawur tu kau mendapat gambaran, kamu akan mendapat gambaran bagi sesuatu ilmu. Macam mana nak dapat gambaran? Kita kena ada asas dulu. Contoh macam korang arkitek kan. So bila mana orang datang suruh buat bangunan kan. So mesti korang ada apa ni, asas dia tahu. Asas apa yang kena ada terhadap bangunan tu. Dan barulah mereka cipta nak buat tiang ke, nak buat jambatan ke, tengok pada keadaan setempat tu. Macam tu juga ada ilmu ni. Firstly, sebelum nak masuk pada satu tajuk tu, korang dah ada korang punya asas, batu asas. Korang dah ada korang punya tasawur, gambaran tu. Gambaran yang berkenaan dengan ilmu tersebut lah. Macam kita ilmu nahwu, gambaran tentang ilmu nahwu. InsyaAllah nanti akan ke depan tu aku belajar nanti. Aku maksud. Okay. So kita go through satu-satu. Ada 10 mabadik kan? Kita akan baca ke 10-10 itu. Okay. Yang pertama, al-mabda'ul awal. Mabadik yang pertama. Haddu ilmin nahwi, ta'rif. Ta'rif berkenaan, ta'rif bagi ilmu nahwu. Selain daripada ta'rif, boleh dikatakan sebagai had. Bila mana had, sama dah dengan ta'rif. Okay. So, bila kita nak buat sesuatu ta'rif, kita mesti kena ta'rif tu jamik dan manik. Maksudnya, okay, bila mana kita nak ta'rifkan apa itu manusia. Okay, kita ta'rifkan manusia adalah makhluk yang berakal. Contoh, okay, yang berakal keluarlah daripadanya haiwan. Keluarlah daripada benda yang jamik, pokok. Dan selain daripada manusia, benda yang tak berakal. Itu manik, maksudnya mengeluarkan sesuatu. Macam itulah juga dengan ilmu nahwu. Dia mesti ada ta'rif dia. Okay.
An-nahwu fil lughati, nahwu dari segi luar. Segi bahasa bukan segi istilah segi bahasa. Contoh kalau korang tengok dekat kitab Arab korang kan, lughatan kan. Jadi itu nahwu dari segi bahasa. Yutlaqu ala iddati ma'anin. Nahwu ni dari segi bahasa dia diitlakkan, dia diumumkan ke atas beberapa makna. Minha daripadanya yang pertama syabah wal misal. Syabah keserupaan, misal kesepertian. Kaf tamsil, kaf tashbih. Maknanya menyerupakan seorang itu dan nak menyamakan seorang itu. Contoh, Zaidun nahwu Amrin. Zaid seperti Amar. Aishibuhu wa misluhu. Iaitu Zaid sama macam Amar dan seumpama Amar. Okey, itu yang pertama. Nahwu dari segi lughah. Yang kedua, al-miqdar wal kammiyah. Miqdar ni kadar lah. Kamiyah kuantiti. Kaqaulika seperti mana perkataan kamu, ma'i nahwu kilo. Ada bersamaku seumpama beberapa kilo. Ai ma yusawi kilo. Okey. Macam mana tu? Kenapa ya? Okey. Seterusnya al-jihad. Al-jihad kaqaulika safartu nahwu makkata ai jihad makkata. Aku telah bersafar pada arah Mekah. Iaitu arah ke Mekah. Seterusnya al-qasdu kaqaulika nahautu nahwaka ai qasadtu qasdaka. Nahautu nahwaka. Aku ikut kau lah. Kalau bahasa Melayu kita lah. Ai qasadtu qasdaka. Iaitu niat aku macam mana niat kau. Macam kawan kita tanya kepada kita kan. Kau nak ikut aku pergi taman. Ikut kau lah. Suka tinggal lah. Macam tu lah. So, kalau bahasa Arab dia, qasadtu qasdaka. Niat kau. Niat aku macam niat kau lah. Okay. Apa nak cakap sini? Apa yang nak cakap sini pada mabadi yang pertama ni? Tentang ta'rif. Ta'rif bagi nahwu. Dari segi bahasa. Bukan dari segi istilah ya. Contoh, solat. Solat dari segi bahasa, salli solatan. Doa. Dari segi bahasa adalah doa. Dari segi istilah, apa? Istilah syariat. Dari segi istilah faqih. Dia adalah satu perbuatan yang dimulakan dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Itu dari segi istilah. Contoh juga dengan nahwu. Dari segi lughah dia banyak. Dari segi lughah dia adalah menunjukkan tentang penyerupaan seseorang ataupun kuantiti ataupun jihad arah ataupun qasad niat seseorang. Okey. Itu dari segi lughah. Tengok seterusnya wan nahwu fi istilahil ulama. Wan nahwu fil istilahil ulama dan nahwu dari segi nahwu dari istilah ulama. Ulama apa? Bukan ulama fiqh bukan ulama tauhid, ulama bahasa lah. Ulama nahwu. Panggil ulama nahwu ni panggil nahwiyin. Wa al-ilmu bil qawaid allati yu'rafu biha ahwalu awakhiril kalimatil arabiyyah fi hali tarkibiha i'raban wa bina'an. Nahwu dari segi istilah ulama nahwiyin dia adalah ilmu berteraskan. Ba tu kita terjemah dengan kalau ba tu balil istiqmal. Tahu balil istiqmaliyah. Ba, tapi kalau ustaz kan ustaz terjemah moden lah. Ba tu istiqmal dengan menggunakan kaedah-kaedah. Okey. Berteraskan samalah menggunakan dengan berteraskan samalah. Berteraskan kaedah-kaedah yang diketahui dengan menggunakan kaedah-kaedah itu akan keadaan-keadaan pada akhir kalimah-kalimah Arab.
fi hali tarkibiha i'raban wa bina'an, pada keadaan tarkibnya, susunan perkataan tersebut masuk dalam susunan tarkib, susunan perkataan tersebut. I'raban wa bina'an, sama ada secara mu'rab atau secara mabni. So kalimah ada dua, kalimah ada mu'rab, ada mabni. Nanti korang akan belajar, tak payah pening-pening. Kalau yang dah tahu, tahu. Kalau yang tak tahu, tak apa. Kalimah ada dua, mu'rab, mabni. Apa itu mu'rab? Mu'rab adalah kalimah yang mana berubah akhir dia kerana masuk amil-amil yang berbeza. Mabni, kalimah yang mana tak berubah akhirnya walaupun masuk kalimah yang berbeza-beza. Okay, nanti korang akan belajar. Right. Seterusnya, mabda'ul tsani, baru mabda'ul awal. Dari segi lughah dan bahasa, dari segi lughah, bahasa dan istilah. Mabda'ul tsani, mawdu' ilmi nahwi. Mawdu' ilmu nahwu. Mawdu' ni topik lah. Topik. Okay. Mawdu' ilmi nahwi al-kalimatul arabiyyatu min haitsu ikhtilaful ahwali dakhilati 'alaiha fi hali tarkibiha. Okay. Kalimah-kalimah bahasa Arab dari sudut bahawasanya berbeza keadaan-keadaan yang masuk kepadanya pada ketika tarkibnya, susunan kalimah tersebut. Maksudnya, satu kalimah. Contoh macam Zaidun kita ambil. Okay. Bila mana kita letakkan amil kat depan, Ja'a Zaidun, dia akan berubah jadi, dia akan menjadi marfu'. Kalau kita letakkan amil yang lain, Ra'aitu, amil. Jadi dia akan menjadi Zaidan. Berubah kan? Atau Marartu, kita letakkan amil. Dia akan berubah menjadi Zaidin. So, disebabkan dia berada dalam tarkib, artinya satu lafaz ada tarkib. Bila berada dalam tarkib, maka dia akan berubah. Dia punya baris dia mengikut dia punya amil dia. Amil yang masuk. Itulah maksud dia perkataan ni. Okay, al-mabda'us sadis. Mabda'us sadis, mabda' yang ketiga, as-samaratul marjuwatu min ta'allumi ilmi nahwi. Hasil yang diharapkan daripada belajar ilmu nahwu. Minas samaratil marjuwati min ta'allumi ilmi nahwi, termasuk daripada hasil-hasil yang diharapkan daripada belajar ilmu nahwu. Yang pertama, fahmul Qur'anil Karim, untuk memahami Al-Quran Al-Karim, wal hadisin nabawi fahman sahihan, dan memahami hadis nabawi secara faham yang sahih, yang benar. Jadi itulah tujuan dia. Tujuan yang diharapkan untuk korang tahu kenapa innallaha ala kulli syai'in qadirun. Kenapa baca dia qadirun? Kenapa bukan qadirin? Kenapa innal ladzina kafaru sawaun? Kenapa tak sawaan? Kenapa tak sawain? Jadi kalau korang hafal Quran kan, kalau korang hafal Quran, korang akan, dia nahwu dalam nahwu dan sorof dia akan bantu juga sebenarnya. Ustaz pun dah banyak dah, banyak kali dah. Macam kita lupa baris dia kan, dari atas ke dari bawah. Jadi kita tengok tarkib dia dari segi nahwu sorof. Jadi membantulah. Kita tahu dia jadi apa kan. Sebab itulah Imam Nawawi di dalam kitabnya Al-Majmu', dalam mukaddimah Imam Nawawi Al-Majmu', dia kata, kan macam ada soalan kan, orang tanya kan, yang mana yang lebih bagus untuk anak saya Ustaz, belajar kitab terus ke atau baca Quran dulu? Kita pun tak ada bagi pendapat kita akan bagi pendapat Imam Nawawi. Kata beliau apa? Kami tidak akan mengajarkan seseorang itu suatu ilmu sebelum dia hafal Al-Quran dulu. Dia hafal Al-Quran, dia berjuzuk habis, barulah then dia belajar kitab. Atau belajar pada ilmu lain. Apa je. Right. Okay, yang kedua, idraku ijazil Quranil Karim wal wukufi ala asrarihi. Untuk idrak ni memahami ya, memahami ijazul Quranil Karim. Apakah
keistimewaan Al-Quran Al-Karim. Al-Quran Al-Karim ni dia punya sifat dia ijaz, iaitu melemahkan musuh. Dia melemahkan musuh, menjadi dalil ke atas musuh-musuh. Jadi korang kita nak memahami Al-Quran, kita kena pandai nahwu sorof, kemudian kita dapat takdirkan apa yang mahzuf, apa yang muqaddam, yang tersebut. Wal wukuf ala asrarihi, dan kita akan mauquf. Mauquf ni maksudnya kita berserah kepada Allah Ta'ala di atas rahsia-rahsianya. Contoh macam alif lam mim. Apa maksud alif lam mim? Tak ada ilmu nahwu. Jadi apa maksud yang dimaksudkan oleh Allah SWT kat sini kan? Tadi kita mauquf terhadap rahsia-rahsia Allah SWT. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, contohnya. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Kalau ala tu huruf jar dia akan muta'alliq sabitun atau waqi'un, waqa'a. Dia akan terjemah Allah SWT itu berada, bersembahyang. Dah. Ini Wahabi pula kan. Jadi disebabkan, contohnya macam lagi satu lagi perkataan yadullahi ala jama'ati. Tangan Allah SWT berada di atas jemaah. Jadi apakah sebenarnya rahsia-rahsia Allah SWT? Jadi lebih baik kita mauquf dan kita serahkan pada Allah SWT. Jangan buat pandai-pandai sendiri. Jadi yang kita punya apa ni, faham semua tu lah, selain daripada kita punya niat sewajar ni lah kan. Jadi disebabkan mereka terlalu berpegang dengan nahwu sorof pun tak boleh juga sebenarnya. Jadi diorang takdirkan apa yang mahzuf, apa yang terbuang, kemudian buat ada sendiri. Baik, yang ketiga. Siyanatul lisani an khata'in nutqi, menjaga lidah daripada tersalah bicara. Ini famous ni. Jadi kalau kita belajar nahwu dan sorof ni kan, kita dapat tahu orang tu bercakap menggunakan nahwu sorof ataupun tidak. Contohnya bila orang Arab kan, orang Arab cakap dengan kita, dia tak cakap bahasa Arab, dia tak cakap bahasa fasahah. Kita dia cakap bahasa fasahah. Contoh macam kita cakap uridu an azhaba ilal madrasati an ata'allama dirasati. Macam itulah kita cakap bahasa fasahah kita mengikut nahwu sorof. Sedangkan orang Arab tak cakap pun. Dia macam ni tau. Macam kita orang Melayu. Lepas tu ada orang Cina datang kita. Dia tanya dia, nak pergi mana? Nak pergi mana kan? Orang Cina tu kalau cakap tanya kita, kamu mahu pergi ke mana? Ke mana? Jadi sebenarnya kita salah cakap lah. Sebenarnya diorang lebih tahu. Dia orang Arab ni, diorang memang ada bahasa. Diorang Arab, diorang tak belajar nahwu sorof. Tak perlu. Kita je belajar nahwu sorof. Orang Melayu atau orang lain yang nak belajar bahasa Arab lah. Jadi apakah akibatnya? Akibatnya kita lebih mendahului orang Arab di dalam baca ibarah dan memahami teks, memahami takdir ulama yang lain. Sebab itulah macam kita kan. Kita orang Melayu kan dengan orang Cina. Mana yang lebih pandai bahasa Melayu? Orang Cina lah. Orang Cina yang dapat A bahasa Melayu dekat sekolah kan. Sebab diorang belajar sebenarnya asas bahasa Melayu tu. Lagi-lagi zaman sekarang ni bahasa Arab sekarang ni dah dicampur dengan orang Ajam atau Arab Badawi ataupun bahasa Arab yang bukan Arab tetapi diarabkan masuk di dalam bahasa Arab. Lalu bercampur dengan orang Arab pun dah tak tulen dah. Macam bahasa Melayu kita lah. Bahasa Melayu kita masuk Keling, masuk Tambi, masuk Cina apa semua dah tak tulen dah bahasa Melayu kita kan. Okay. Itulah sebabnya kita back to basic, belajar balik nahwu dan sorof. Okay. Walladhi an khata'il kitabati, dan menjaga tangan daripada salah menulis kitabah. Salah menulis lah. Salah menulis. Kita menulis, contoh kita tulis surat, letter ataupun kita nak buat ayat kan. Jadi mestilah pandukan nahwu dan sorof. Tak boleh lah semata-mata tahu bahasa Arab je kita wakaf di belakang dia. Urid an azhab ilal madrasah. Oh senang situ. Jadi itu menunjukkan bahawasanya seorang itu dia takut nak tulis i'rab dan takut nak baca i'rab akhir baris dia sebab dia sendiri tak tahu apa nak letak. Okay. Wal aqli an khata'il fahmi. Inilah yang penting. Belajar ilmu nahwu dan sorof untuk menjaga akal daripada tersalah faham. Ini sebabnya. Inilah yang penting dalam ilmu sorof bagi saya lah. Bila mana kita membaca ibarah teks bahasa Arab, contoh macam fiqah. Kita nak faham fiqah. Jadi kita nak faham fiqah ni, kita perlukan kekuatan ilmu alat. Sebab boleh jadi orang salah muta'allaq, salah faham.
Bila orang salah ataf, salah maktuf atau maktuf, contoh macam bahasa Melayu kan. Uh, Zaid pergi ke sekolah bersama ayahnya dan Amar. Jadi ada dua fahaman situ. Amar tu nak ataf dekat mana? Nak ataf dekat Zaid ke? Atau nak ataf dekat ayahnya? So, kalau ataf dekat ayahnya, Zaid pergi ke sekolah bersama ayahnya dan Amar. Mana tiga orang pergi. Tapi kalau satu lagi, Zaid dan Amar pergi ke sekolah bersama ayahnya. Ayahnya masing-masing pergi dengan ayah masing-masing. Ya, ayahnya mereka berdua lah maksudnya. Ada dia. Maksudnya, seorang tu pergi dengan ayah dia dan seorang pergi dengan ayah dia. Ataupun dua-dua orang pergi dengan ayah yang satu. Ataf dekat mana? Jadi kita tengok balik. Zaid. Amar tu dari segi i'rab nahwu, Amar dengan Zaid adalah satu isim dalam jins yang sama, iaitu alam. Dan dia mufrad. Kemudian kalau bapanya, kalau perasan dia bukan mufrad, dia murakkab. Jadi kalau ataf mufrad dengan murakkab dah salah kaedah. Jadi kalau salah kaedah, salah fahaman. Sebab itulah kita sebelum kita bahaskan ibarah Arab, kita kena bahaskan dulu tentang nahwu dan sharaf. Semua dah sama je, serupa ke jadi apa, kemudian semua terjemah sama je, barulah fahaman semua sama. Seterusnya, wal jawarih an khata'il amali. Dan anggota-anggota, menjaga anggota-anggota daripada tersalah amal. Tersalah amal. Lakukanlah. Jadi kalau macam kita fahami hadis Nabi berkenaan dengan sesuatu amalan, kemudian kita salah baca, tersalah faham. Jadi bila mana salah faham, boleh menjadi tersalah amal. Tersalah Okey. Seterusnya, mabda'ur rabi'. Mabadi' yang keempat, nisbatu ilmi nahwi. Apa hubungan ilmu nahwu? Yunsabu ilmu nahwi ilal ulumil arabiyyah. Dinisbahkan ilmu nahwu kepada ilmu bahasa Arab. Ilmu bahasa Arab. Okey. Nahwu dan sharaf adalah satu satu keahlian yang lain, sementara bercakap Arab pula adalah satu fan yang lain. Dia tak sama tau. Orang yang boleh nahwu sharaf tak semestinya boleh cakap bahasa Arab. Dan orang yang boleh cakap bahasa Arab tak sepertinya boleh mahir nahwu dan sharaf. Tetapi orang yang mahir nahwu dan sharaf boleh memahami ibarah kitab. Orang yang mahir bercakap bahasa Arab semata-mata kosong je tak mungkin boleh memahami ibarah kitab. Jadi sebab itulah tujuan orang belajar ilmu nahwu sharaf ni adalah untuk kita baca kitab-kitab terus ulama. Apa semua yang ulama kita letak, kita boleh baca dan fahami dengan baik. Okey, seterusnya. Al-mabda'ul khamis. Mabadi' yang kelima. Fadlu ilmi nahwi. Apakah kelebihan ilmu nahwu? Ilmu nahwi fadluhu azimun jiddan. Ilmu nahwu itu kelebihannya ada besar sangat. Izbihi yumayyizul kalamas sahihu min saqimihi. Ilmu nahwu itu kelebihannya banyak sangat kerana dengan menggunakan ilmu nahwu itu dapat dibezakan kalam yang sahih daripada kalam yang sakit. Apa maksud musannif kalam yang sakit? Maksudnya macam ni. Kalau bahasa Melayu kita kan, okey. Kau nak pergi mana? Perkataan tu. Ataupun kamu mahu pergi ke mana? Tapi itu bicara kan. Okey, contoh macam ni lah. Macam mana cakap Kalam yang sakit ni, maksudnya kan, kalam itu tak cukup mubtada', tak cukup khabar, atau fa'il, atau maf'ul, ataupun apa-apa sajalah, tak cukup kaedah. Bila mana seorang tu dia mengetahui ilmu. Okey. Bila mana seseorang itu, ya. Ada yang cakap kan? Tak ada Okey, tak ada Tak tanya Tak tanya Right.
Bila mana seorang tu mengetahui ilmu nahu, maka dia dapat membezakan di antara kalam yang sahih, kalam yang baik dan daripada kalam yang sakit. So, macam mungkin seorang tu cakap dia tak menggunakan khabar, macam okay. Right. Wa huwa di'amatul arabiyyati wa qanunihal a'la. Dia adalah tiang asas bahasa Arab dan undang-undangnya yang tinggi. Wa yuftadahu faqiduhu bi kasratil khata'i. Dan akan terbongkarlah orang yang tak ada ilmu nahwu dan saraf dengan sebab banyaknya salah. Jadi kalau dari segi kalam, dari segi bicara atau dari segi bacaan, kita akan dapat lihat orang yang mana tak ada ilmu nahwu ni dia akan tersalah banyak dalam bicara dia, dalam tulisan dia dan dalam memahami teks ibarat. Okey, sekejap kita bagi laluan kepada azan sekejap Okey. Right. Seterusnya Mabada Sadis. Mabadi yang ke-6 wadi'u ilmin nahwi. Orang yang mana mula-mula mewadakkan ilmu nahwu. Siapakah orang yang mula mewadakkan ilmu nahwu? Wadi'u usuli ilmin nahwi huwa Abul Aswadi Ad-Duwaliyu mutawaffa 96 hijriyatan rahimahullahu ta'ala. Okay.
Orang yang mana mula mewadakkan ilmu nahu, usul ilmu nahu dia adalah Abul Aswad Ad-Duwali, tempat yang wafat pada tahun 69 Hijriah rahimahullah ta'ala. Okey. Wasababu fi wada'ihi, sebab kenapa dia mewadakkan. Sebab kenapa dia memulakan ilmu nahu. Contoh macam ilmu ubat-ubatan kan. Kenapa ulama kita memulakan ilmu ubat-ubatan? Contoh macam Ibn Sina. Sebab dia melihat banyaknya orang yang sakit. Jadi dia memerlukan kepada penawar. Dan juga dia nak agar semua orang meneruskan dia punya kerja dia supaya orang dapat manfaat dengan menyembuhkan others. Macam tu. Contohlah. Okay. Jadi yang mulakan ilmu nahu ni siapa? Abul Aswad. Sebab apa? Ada cerita dia. Okay, tengok pada wasababu fi wada'ihi. Pada satu hari, anna Abul Aswadi dakhala ala ibnatihi. Pada satu hari, Abul Aswad dia telah masuk berjumpa dengan anak perempuannya. Faqalat lahu. Lalu anak perempuannya berkata kepadanya. Berkata kepada si Abul Aswad ni, ya abati, ma asyaddul harri. Wahai bapaku, panas sangat ni, sangat. Sangat panas lah. Fazannaha tas'alahu. Lalu bapanya menyangka si anak perempuan dia menanyainya. Watastafhama minhu. Dan dia minta penjelasan daripada bapanya. Ayyu zamanil harri asyaddu. Waktu mana yang paling kuat panas ni? Faqala laha, lalu bapanya berkata kepada si anak tu, Syahrul Safar. Bulan Safar. Faqalat, lalu anak dia berkata lagi, ya abati innama akhbartuka walam as'aluka. Aku ni bagi tahu kat hang, bukan aku nak tanya kat hang. Pelik tak? Si anaknya dia mengajukan soalan kepada bapanya sebab ada istifham. Ayyu zamanil hari asyaddu. Ada huruf istifham, pertanyaan. Wahai bapaku, waktu mana yang paling bersangatan sangat? Lepas tu bapaknya beritahu lah. Bulan Safar. Tiba-tiba anak dia cakap apa? Oh tu aku tak tanya. Aku bagi tahu. Aku bagi tahu macam ni dah. Macam perkataan macam ni tau. Kita cakap kat anak kita kan. Hang ni ambil. Berapa banyak duit aku yang hang dah habiskan dah? Berapa banyak? Itu tanya ke? Kalau kita tanya ke pasal kita? Tak kan? Itu bukan tanya kan? Itu tanya. Tapi dalam masa yang sama dia ingkar. Maksudnya nak cakap yang anak tu banyak yang kau dah habiskan duit aku ni. Kemudian disebabkan masalah ni, mereka macam pelik. Bertingkar. Ini pertanyaan ke? Ini perkhabaran. Kemudian fa'ata Amirul Mukminin Ali bin Abi Talib. Lalu Abul Aswad dia telah mendatangi Amirul Mukminin pada ketika itu adalah Ali bin Abi Talib. Ali bin Abi Talib khalifah yang ketiga radhiyallahu anhu. Ali bin Abi Talib ni juga Nabi SAW sebutkan sebagai Miftahul Ilmi. Ada satu pintu yang mana ada satu kunci. Kuncinya adalah Ali bin Abi Talib. Okay, radhiyallahu anhu. Faqala, lalu Abul Aswad ni berkata kepada Amirul Mukminin, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, zahabat lughatul arabi lamma khalatatil ajamu. Wahai Amirul Mukminin, bahasa Arab ni dia makin hilang bila mana bahasa ajam bercampur. Bahasa ajam ni apa? Ajam yang mana selain Arab. Itu ajam lah. Kalau orang Arab cakap bahasa Melayu ajam lah. Kalau bahasa Inggeris masuk dekat dalam bahasa Arab, itu ajam lah. Bahasa selain Arab yang mana diarabkan. Itu ajam lah. Wa ushiku in tatawala 'alaiha zamanun an tatamahilla. Dan aku ragu-ragu jika berpanjangan keadaan ini, waktunya berpanjangan, maka akan lenyaplah bahasa Arab Fusahah yang sebenar. Artinya diorang punya bahasa Arab dulu tulen tau. Cerita dia sebenarnya macam ni. Bahasa Arab dulu diorang tulen. Kemudian sampai satu masa kan, orang daripada serata bukan Arab. Contoh macam Arab Badui. Ataupun India berhijrah ke Arab, pergi ke Arab kan.
ataupun selain daripada orang bukan yang asal Arab lah. Arab yang paling bahasa dia yang paling piau sekali sebenarnya Arab Quraisy. Arab Quraisy. Jadi sebab itulah masa Nabi SAW baca Al-Quran dekat Kaabah tu kan. Jadi Abu Jahal dan yang seangkatan dengannya kan, dia terpesona tau. Dia takjub. Sebab dia tak pernah dengar Arab yang lebih fasih, yang lebih cantik. Cakap apa? Jawamid kalim. Selain daripada bahasa diorang. Orang fikir bahasa diorang paling tinggi. Sebab tu dulu syair-syair dekat kaum Quraisy ni, siapa yang boleh buat syair, maka dia akan dia kaya lah, dia kaya. Zaman kita ni nyanyi lagu lah kan. Sebab masa tu orang yang boleh buat syair tu Arab dia tinggi lah. Power lah. Okay. Jadi, apa yang cerita tadi okay. Bahasa Arab yang paling piau sekali. Bahasa orang Quraisy. Jadi diorang ni nak jaga bahasa diorang daripada tercampur, tercemar lah kan, tercemar. Lalu dibuatlah kaedah. Siapa punya fikiran? Abul Aswad. Sebab apa? Sebab anak perempuan dia buat hal. Dia anak perempuan dia dah bergaul, mungkin dia bergaul dengan selain daripada orang Arab kan. Kemudian bahasa dia pun akan hilang. Okay. Faqala lahu wa mazaka. Lalu Amirul Mukminin bertanya kepada Abul Aswad, apa khabara ibnatihi. Saya ditanya kepada Abul Aswad, kenapa kau cakap macam ni? Kenapa kau cakap bahasa Arab nanti akan hilang? Sebab apa kau tanya macam ni? Dia pun ceritakanlah fa'akhbaru khabara ibnatihi. Dia ceritakan tentang perbualan dia dengan anak dia tadi. Fa'amarahu Aliyun radhiyallahu anhu an yada'a ilman nahwi. Lalu Ali dia telah nampak kepentingan bahasa Arab ni. Kemudian dia telah memerintahkan agar Abul Aswad mewadakkan ilmu nahwu. Abul Aswad sendiri. Wa amla alaihi. Kemudian Abul Aswad membentangkan kepada Ali radhiyallahu anhu, al-kalamu kulluhu la yakhruju an ismin wa fi'lin wa harfin ja'a li ma'nan. Kalam ni, kesemua kalam perbicaraan kita, bahasa Arab ataupun Quran Sunnah ataupun hadis Nabi, semuanya tidak akan keluar, maksudnya tak ada benda lain dah selain daripada tiga ni. Apa dia? Isim, fi'il dan huruf. Huruf yang mana datang memberi makna. Summa rasama usul ilmi nahwi kullaha. Kemudian dia telah menulis usul-usul ilmu nahwu kesemua sekali. Fanaqalaha an-nahwiyuna. Kemudian ulama-ulama nahwiyin selepas daripada Abul Aswad yang datang, dia menakalkan perkataan Abul Aswad. Wa farra'uha. Kemudian mereka membuat cabang-cabangkan ilmu nahwu. Right. Maksudnya siapa pemula dia? Abul Aswad. Okay, al-mabda'us sabi', mabadi' yang ketujuh. Mabadi' yang ketujuh, ismu ilmin nahwi. Nama-nama ilmu nahwu. Selain daripada ilmu nahwu, ada juga dipanggil nama lain. Min asma'i ilmin nahwi. Pertama, ilmu nahwi. First, ilmu i'rab. Ilmu i'rab. Qawaidul i'rab. Ini semua nama-nama lain bagi ilmu nahwu. Okay, al-mabda'us samin. Mabadi' yang ke-9, istimdadu ilmin nahwi. Ilmu nahwu ni berpandukan beberapa istimdadu ilmin nahwi. Beberapa sumber. Sumber lah, bercakap sumber. Yastamiddu ilmu nahwi madatuhu min salasati masadira. Bersumberkan ilmu nahwu itu madahnya. Dia punya madahnya daripada 3 sumber. Madah ni kita boleh cakap, contoh macam bubur kan. Bubur. Okay, apa madah dia? Panggil apa tu Kalau bubur, dia ada garam dia ada dia punya gula dia, kuantiti gula dia. Lepas tu dia ada perisa dia semua kan, ajinomoto dia letak kan. Kemudian jadilah bubur. Jadi semua tu dia panggil madah lah. Yang pertamanya Al-Quran Al-Karim, yang kedua As-Sunnah Nabawiyah, yang ketiga Fasihu Kalamil Arabi, percakapan fasih kalam Arab. Maksudnya kita nak berpandukan ilmu nahwu ni dengan Al-Quran Karim. Kalau korang perasan dalam ulama nahwiyin, mereka buat i'rab Al-Quran.
Jadi daripada i'rab Al-Quran tu tertimbulnya kaedah. Kaedah-kaedah yang berbagai. Korang boleh belajar kaedah-kaedah ilmu Arab dan ilmu Nahu daripada Al-Quran Karim. Ada dalam kitab I'rabul Quranil Karim daripada juz 1 hingga juz 30 diorang buat i'rab semuanya. I'rab. Boleh belajar kaedah kat situ. Yang kedua, sunnah nabawiyah. Hadis lah. Sunnah nabawiyah maksudnya hadis. Daripada hadis, tiba-tiba Nabi SAW sebutkan ifham. Bukan. Tiba-tiba Nabi SAW sebut dalam hadis haza. Ini. Maksudnya apa? Ada satu kaedah yang lain iaitu ada fi'il yang mahzuf. Ada satu perkataan yang mahzuf. Apa dia? Ifham haza. Fahamilah akan perkara ini. Mana kita dapat? Daripada percakapan Nabi. Yang ketiga, fasihu kalamil arabi. Kalam orang Arab. Maksud kalam orang Arab yang ni yang fasih ha. Macam saya cerita tadi tu kan. Arab Quraisy dulu paling fasih. Kemudian ada banyak Arab-Arab yang lain. Jadi selagi mana Arab tu tak bercampur, dia tulis lah. Dia tulis. Jadi kalau macam Arab yang kalau tengok kat Mesir, kat Yaman tu kan, pernah dengar tak? Arab Ammi. Itu bahasa pasar orang tau. Bahasa pasar orang tu mungkin dah bercampur. Jadi kalau kita tengok yang tulisnya, kita tengok dekat pendalaman. Macam kita lah, kalau macam Terengganu tu kan. Yang Terengganu tu, yang tulis kat mana? Dekat belah-belah ni. Belah-belah apalah, ada W sikit, wow apalah. Saya tak tahu lah orang Terengganu. Dia cakap lah, orang Terengganu ni bahasa dia pun dah bercampur lah. Dia tak tulis macam dulu. Okay, yang ke-9. Jadi 10 ada 2 lagi. Yang ke-9, al-mabda'u tasi' hukmu syari' fi ta'allumin wa ta'limi ilmin nahwi. Hukum syari' iaitu Allah Subhanahu Wa Taala pada mempelajari dan mengajarkan ilmu Nahu. Apa yang Allah Subhanahu Wa Taala cakap berkenaan dengan ilmu Nahu ni? Apa dia? Hukmu ta'allumi ilmin nahwi wa ta'limihi fardu kifayatin. Dia cakap hukum mempelajari ilmu Nahu dan mengajarkan ilmu Nahu adalah fardu kifayah. Apa ta'rif fardu kifayah? Iza qama bihi man yakfi saqata 'anil baqin. Bila mana ada orang yang mana mengajarkan atau belajar, maka madai. Jadi jatuhlah hukum ke atas orang lain. Macam ni lah, macam solat mayat lah. Kan? Kalau ada solat mayat ni hukum dia apa? Fardu kifayah. Ada jenazah, ada beberapa grup, beberapa orang, mestilah kena mandikan, kafankan, kemudian tanamkan, solatkan kan. Solatkan, kemudian tanamkan kan. Jadi yang lain tak berdosa lah. Jadi kalau tak ada grup ni, berdosa tak yang lain? Berdosa lah. Macam tu lah juga ilmu Nahu. Kalau tak ada orang yang mematabatkan ilmu Nahu, maka yang lain pun akan berdosa. Pada kifayah. Right. Last. Al-mabda'ul ashir. Mabadi' yang ke-10. Masailu ilmi nahwi. Beberapa masalah ilmu Nahu. Minal masaili allati yubahiha ilmu. Pada beberapa masalah yang padanya berkenaan ilmu Nahu. So dalam satu ilmu tu ada beberapa masalah yang dibahaskan. Begitu juga ilmu Nahu ada beberapa masalah yang dibahaskan. Apa dia? Yang pertama raf'ul fa'il wa mubtada' wal khabar. Merafa'kan fa'il, pelaku, mubtada' permulaan kalimah, khabar. Perkhabaran sesuatu jumlah. Nasbul maf'ul, menasabkan maf'ul wal hal wal zaraf. Jarul mudhaf ilaih wa ma ba'dal hurufil jarri. Jar bagi mudhaf ilaih, hukum jar bagi mudhaf ilaih, dan kalimah selepas pada huruf jar. Apa hukum dia? Jazmul fi'lil mudhari', jazam fi'il mudhari'. Bila masuknya certain awamil pada fi'il mudhari', maka dia akan beri hukum jazam. Lamma, lam yaf'al, semua tu kan. Bina'ul huruf. I'rab huruf wal fi'lil madi wa fi'lil amr. Ini cerita pasal kalimah yang mabni. Kalimah yang mabni semua huruf. Al-waw, wal fa wa summa wa hatta, huruf atafah atau huruf jar, ba wa min wa ila wa an ala, semua tu mabni. Mabni maksudnya tak berubah akhir kalimah dia. Fi'il madi kulluhum mabniyun. Fi'il madi semua mabni. Fa'ala, fa'alu, fa'ata, fa'ala, semua mabni. Mabni ala, tengoklah pada kalimah belakang dia. Kemudian fi'il amar. Fi'il amar yang hadir kan. Contoh macam if'al, if'ala, if'alu, if'ali, if'ala, if'alna. Fi'il amar semuanya mabni.
Ini maksudnya tak berubah akhir dia. Okay, korang akan belajar nanti. So, sudah habis tamhid mabadi asyarah 10. Jadi yan bagi ay yata'allama at-tullabu bihazil mabadi asyarah. Sepatutnya bagi seorang pelajar ilmu, sepatutnya bagi seseorang yang ingin belajar ilmu nahwu yang korang nak belajar sekarang ni, korang mesti kena cuba fahamkan dan baca dan mutola'ah balik, muzakarah balik apa yang musannif nak ceritakan tentang mabadi. Korang kena kenal. Bila tak kenal, maka tak cinta. Nak kenal barulah bercinta, kan? Right. Baik, kalau tak ada apa-apa, kalau ada soalan, kalau tak ada soalan, dan kalau tak ada apa-apa nak tanyakan, boleh leave. Ditutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanallah bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita akan jumpa esok. Esok kita akan mulakan dengan ilmu nahwu al-kalam.